Ya, itu dia tadi. Cik Adah, dia pergi virtual fair. Nampak? Mudah kan? Dia tak perlu bersesak-sesak dengan orang ramai. Dia boleh menjaga dia punya jarak sosial dengan orang ramai. Nampak? Inilah kelebihan apabila kita buat virtual fair, virtual event ataupun apa-apa lagi yang virtual. So, sekarang ni bukan sahaja virtual fair yang kita boleh buat. Contohnya macam saya ada produk. Saya nak launch produk. Tapi pada hari ini saya tak nak launch produk sebab saya belum keluarkan apa-apa produk lagi. Okey, saya nak tunjukkan macam mana saya boleh keluarkan sebuah kereta tanpa perlu down payment. Ini menggunakan efek AR, Augmented Reality System. Anda nak tengok macam mana? Lihatlah kereta baru saya, Lamborghini. Anda berani nak lumba dengan saya? Tak perlulah sebab ni bukan kereta betul pun. Ini hanya ada di set. Nampak gempak kan? Augmented reality. Okey. Kita jangan cakap panjang-panjang. Sebab apa? Nanti anda boring. So, sekarang ni kita nak pergi kepada segmen virtual conference. Apabila kita cakap pasal conference, mesti ada speaker, mesti ada audience dan mesti ada delegates from overseas. So, macam mana kita nak buat virtual conference? Macam mana kita nak ada two-way communication kat situ? Nak tahu macam mana? Kita tengok lepas ni. Let's go! Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi dengan saya, Saiful Batia bin Salim. Alright. Okey, hari ini kita juga akan membincangkan tentang bagaimana set untuk virtual conference. Okey. Kalau kita tengok di paparan green screen kita yang ada set ni, ada dua framing ni, bermaksud lepas ini akan ada video conference live streaming daripada rakan-rakan saya speakers yang berada di luar, yang berada di rumah. So maksudnya ini akan berkomunikasi secara online, secara virtual dan online menggunakan aplikasi Zoom ataupun Webex. Alright, mungkin sudah bersedia di sana? Assalamualaikum Ijat, Assalamualaikum Aru. Ijat, Aru boleh dengar ke tak? Hello, Assalamualaikum Ijat, Aru boleh dengar ke tak? Boleh. Tapi suara jauh sikit lah. Kalau Ya ke? Oh, Ainuddin berada kat situ. Hello. Ijat. Okay. Alright. Kalau kita berada sekarang, kita berada di dalam set studio Creative Create, okey. Mungkin kita berkeluarkan dua orang saja. Okey, Ijat dan juga Ainuddin. Alright. Ijat dan Ainuddin adalah speakers kita yang membincangkan tentang social media engagement, okey. Alright. Lagi satu, kita sebelum kita terus kepada segmen untuk membincangkan social media engagement, kalau boleh kita lihat Ijat dengan Encik Ainuddin, kalau boleh kita komen sikit tentang virtual event ni. Apakah perkembangan yang boleh anda rasa semasa MCO ini untuk kita punya potential client untuk membuat virtual conference. Okey, Jad? Rasanya untuk especially masa MCO ni lah, saya rasa mungkin virtual event ni satu permulaan yang bagus, especially masa MCO ni, di mana memang rasanya banyak event-event fizikal kat luar tu memang tak dapat dijalankan. Jadi virtual event ni adalah satu pilihan yang agak tepat untuk mungkin mana-mana company ataupun siapa-siapa yang ada produk untuk divert diorang still nak jalankan diorang punya event, tapi rasanya virtual event adalah tempat yang paling sesuai untuk diorang, untuk mereka. Okay. Sebab dia boleh dapat semua audience, semua penonton, dan saya rasa pada pendapat saya ini bukan setakat MCO je. Saya rasa mungkin lepas MCO pun benda ni akan berpanjangan. Saya rasa orang akan nampak betapa senang, bermudah dan betapa efektif virtual event ni.
in the future. Alright, terima kasih Ijat. Mungkin Ainuddin boleh tambah sikit dari segi apa yang kita boleh menambah baikkan daripada segi virtual event dan juga connection dengan social media engagement itu sendiri. Okey, terima kasih Cik Saiful. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Pertamanya mengenai dengan MCO ni sudah semestinya virtual event membawa satu norma barulah, satu perkembangan terbaru dalam industri pengurusan acara. Maksudnya di sini tidak kira daripada apa segala halangan sekalipun bagi mengelakkan apa sahaja yang berlaku di luar sana, kita masih lagi boleh berinteraksi secara virtual. Dan saya rasa benda ini pun sejak MCO, perkara ini bukanlah lagi satu kelainan, bukanlah satu yang asing kepada rakyat Malaysia, malah di seluruh dunia. Kerana perkembangan teknologi ni telah seperti ramai yang telah menyertainya, terutamanya apabila melakukan mesyuarat secara virtual dan sebagainya. Dan apabila bercakap pasal virtual event ni, dia lebih kurang sama macam itulah. Cumanya audience seperti mana yang Encik Syarikat cakap sebelum ni, audience dia adalah lebih meluas. Maknanya kita boleh menggunakan kalau kita menggunakan konvensional majlis penganjuran secara konvensional sebelum ni, secara fizikal, mungkin ada limitation daripada segi jumlah kehadiran jemputan dan sebagainya kerana faktor-faktor tertentu, logistik dan sebagainya. Apabila dengan virtual ini kita boleh menambahkan audience dan juga mungkin audience boleh menyertai acara kita pada waktu dan masa yang mereka suka. Mereka pada waktu yang dan masa yang mereka rasakan masa tu adalah waktu terluang untuk mereka tidak terlepas menyertai dalam acara yang virtual event yang kita maksudkan ni lah. Jadi saya rasa perkembangan ini seperti semua sedia maklum, dengan adanya virtual event, dengan adanya perkembangan social media, dia sudah semestinya tidak ada halangan ataupun limitation. Orang kata tidak ada sempadan untuk kita menjangkau sempadan hingga ke luar negara dan sebagainya. Okey, terima kasih di atas penerangan yang ada untuk kita support virtual event ini. Okey, untuk lebih lanjut lagi, saya sebagai ini kita akan keudarakan daripada live streaming. Okey, Encik Ijat dan Encik Ainuddin berada di rumah masing-masing. Okey, bersiaran langsung live streaming dalam Creative Create punya studio. Okey, untuk lebih lanjut kita ke arah social media engagement. Boleh tak Encik Ijat sendiri menceritakan bagaimana social media engagement ni can support virtual event ataupun promosi virtual fair, virtual meeting, and also to support a boost for the engagement social media. Okay. Kalau ada slide yang boleh kita share sekali. Okey, kejap. Saya boleh tengok kalau saya boleh share screen dekat sini ya. Sebentar . Okey, di dalam package Creative Create Associates yang berhad ini, dalam package virtual event, okey, sebenarnya virtual event ni tak tertakluk kepada event sahaja. Virtual conferencing, virtual meeting, and also virtual launching, AGM meeting apa semua. So untuk AGM meeting kita akan ada satu package yang khas untuk AGM meeting, dan also kalau ada virtual launching kita ada khas set untuk virtual meeting. Okey, kalau kita boleh ready dengan slide dan juga present daripada Encik Ijat. Alright, kita ambil masa sedikit.
Ya, betul. Okey Udin. Ainudin, boleh tak menceritakan sedikit tentang social media ni sebelum kita kepada slide? Mengenai social media ni, dia punya perkembangan untuk dipromosikan tu seperti yang Cik Syarizat dan saya cakap daripada awal tadi adalah dia tanpa batasan. Maksudnya kita boleh perkongsian itu boleh kita manfaatkan bersama. Kalau kita tengok pun sekarang ini bukan saja virtual event tetapi juga malah ceramah-ceramah ilmiah juga dibuat secara virtual dan menggunakan social media. Dengan adanya kuasa social media, siarannya dianggap lebih meluas berbanding dengan sebelum ini. Jadi saya rasa dengan adanya adanya social media amplification ini lebih baik kita mampu kita memanfaatkan secara meluas untuk dalam tempoh keadaan negara dan seluruh dunia berada dalam perintah kawalan pergerakan seperti mana hari ini. Alright, terima kasih Encik Nurdin. Mungkin Encik Ijat boleh teruskan dengan presentation. Okay, sebelum tu boleh nampak saya punya slide tak? Boleh. Okey, jadi saya akan tunjukkan macam mana kita akan gunakan media sosial lah untuk amplification dan bagaimana kita boleh bantu virtual event ni untuk mempublicize ataupun untuk amplify lagi. Saya ada 3 slide, so tak panjang sangat. So first, saya akan cakap pasal social media ads. Ini adalah salah satu benda yang paling basic di mana kita akan menggunakan mostly Facebook dan Instagram ads. Jadi kita akan mempromosikan produk dalam masa yang sama. Misal kata kita akan ada virtual event, kita akan mempromosikan virtual event tu seminggu awal untuk mewar-warkan, untuk memberitahu semua orang yang virtual event ni akan berlaku pada hujung minggu ini. Jadi jangan lepaskan peluang. Something like that. Okay. So kita akan mensasarkan lebih kurang 50,000 hingga 100,000 orang yang akan dapat melihat ads ni untuk mendapatkan lebih audience pada virtual event tu nanti. Ya. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita akan menggunakan influencer marketing di mana ini kita akan menggunakan khidmat orang kata third party validation, di mana kita akan gunakan orang luar yang mempunyai pengaruh di social media untuk bercakap tentang satu produk yang mungkin kita akan launch ataupun kita akan promosikan. Satu lagi, dia akan mewar-warkan awareness tentang virtual event yang akan berlaku. So maksudnya dari influencer marketing ni kita boleh engage dengan selebriti apa semua ke? Betul. Itu semua kita akan bergantung kepada apa yang klien kita nak. Mungkin kalau dia nak selebriti, mungkin dia nak non-selebriti, tapi kita akan berada di situ untuk consult dan memberi nasihat. Khidmat nasihat di mana bagaimana kalau kita pakai selebriti apa dia punya pros and cons, ataupun kita pakai non-selebriti apa pros and cons. So kita akan cari langkah yang terbaik untuk fulfill apa yang klien kita perlukan dari segi objektif lah dan dia punya end goals dia. Okey, faham. Jadi influencer ni akan datang dari platform mostly selalunya Instagram, Twitter, Facebook. Tapi kita akan fokuskan lebih kepada Twitter, di mana Twitter adalah media sosial yang paling laju dan paling berkesan dari segi menyampaikan berita atau apa-apa info dengan cepat. So maksudnya kita kena kenal pasti target audience dia lah, dekat mana. Betul. Betul. Okey. Alright, betul. Next. Yep. Okey, yang terakhir, apa yang kita selepas semua tu sudah berjalan, kita akan come up dan sediakan satu comprehensive campaign report, di mana di dalam report ni akan memberitahu klien berapa ramai yang melihat iklan kita, berapa ramai yang masuk ke dalam live virtual event kita, dan sejauh mana keberkesanan kita punya social media amplification itu untuk membantu virtual event yang kita set up tu sendiri. Alright, okay. Itu sahaja? Yes, untuk social media itu saja. Okay, terima kasih
Terima kasih kepada Ijat, kepada Ainudin yang menceritakan tentang how to support social media engagement, to support the virtual event, virtual fair, virtual meeting, and also social media engagement ni adalah penting juga untuk kita boostkan kita punya promosi setiap produk kita, betul tak? Okey. Terima kasih semua. Terima kasih Encik Ainudin, terima kasih Ijat. Kita akan selepas ini kita akan ke segmen seterusnya. Kita akan beralih kepada host kita, Encik Udin Syam.